Okey, seterusnya kita sambung tentang konsep praktis ilmu bersepadu. Okey, apa maksud dia? Maksud dia kita tak memisahkan antara cabang-cabang ilmu. So, kajian itu bersifat menyeluruh. Sebagai contoh, kajian alam fizik tidak terpisah daripada metafizik. Apa pula fizik dengan metafizik ni? Nanti mungkin boleh cari dan kita bincang dalam S2 nanti. Okey, so dalam praktis ilmu sepadu ini tidak terpisah daripada kepercayaan kepada Allah SWT dijadikan sebagai asas kajian untuk menambahkan lagi keimanan kepada Allah SWT. Okey. Okey, ini satu rangka yang menunjukkan hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam sekitar dan manusia dengan Tuhan. So, antara manusia dengan Tuhan itu apa hubungan dia? Hubungannya adalah melalui ilmu wahyu. Manusia dengan manusia, ilmu kemanusiaan. Manusia dengan alam sekitar, ilmu sains tabii. Okey. So, ada kesepaduan di situ antara manusia, Tuhan dan alam sekitar. Okay. Dan dari kesepaduan ilmu ini melahirkan insan yang melaksanakan pembangunan lestari. Maknanya kita ada akidah Islam, dan daripada akidah itu ada kita belajar tentang akhlak. Okey. Daripada akhlak itu kita bukan soal antara hubungan kita dengan manusia saja atau hubungan kita sesama muslim sahaja, tapi juga ada ilmu kebangsaan tabi'i, maknanya ilmu dengan manusia yang lain, dan juga akhlak terhadap ilmu sains, kan? Maknanya perlu ada etikanya dan sebagainya. Jadi hasil daripada kesepaduan ini harapnya dapat melahirkan insan yang melaksanakan pembangunan lestari. So, dia menyatupadukan pelbagai aspek kehidupan manusia lah. Biasa kita sebut Jerry kan. Jasmani, emosi, rohani, intelek. Dan tujuannya apa? Tujuannya kita bukan setakat nak kebahagiaan di dunia atau kebahagiaan akhirat semata-mata, tapi kita nak dua-dua ini. Kita nak ada kesepaduan antara kebahagiaan dunia dan akhirat. Okey, so falsafah kesepaduan dalam Islam, tunjangnya apa? Tunjangnya adalah ilmu dan amal. So, intipatinya bagaimana? Intipatinya apa? Intipatinya ialah ilmu yang kita bahagikan kepada ilmu fardu ain dan fardu kifayah, dan juga ilmu wahyu dan ilmu aqliyah. Kaedahnya apa? Kaedahnya melalui penyaluran ilmu dari hati, dan hatilah yang mendidik akal. Maknanya hati guide how we think, what we do. Okay. So, tujuan integrasi ilmu dengan iman ini membolehkan para ilmuwan, sarjana, pemikir cendekiawan dan intelektual bukan setakat membangunkan diri, tapi kita nak membangunkan masyarakat dan juga membangunkan alam ini. Dan ini merupakan salah satu usaha kita dalam mengabdikan diri kepada Allah SWT dan menyempurnakan amanah sebagai khalifah Allah. Ini kita baru bincangkan tentang prinsip ubudiyah, tauhid, tazkiyah dan khalifah, kan. Okey. So, amalan mengurus diri dan sistem ini dijadikan sebagai satu amal soleh dan ibadah yang mudah-mudahan memperolehi pahala di sisi Allah dan mendapat kebahagiaan di hari akhirat. Okey. So, seterusnya kita pergi kepada kepentingan ilmu. Okey. So, dengan adanya ilmu, kita boleh menjalankan ibadah dengan sempurna. Kita boleh melaksanakan tugas sebagai khalifah Allah sebaiknya. Kita dapat mencegah daripada melakukan perkara yang dilarang oleh syariat. Kita boleh menolak kebodohan, menjana pembangunan negara, dan paling penting membezakan antara yang hak dan batil. Okey, sebagai contoh dalam satu hadis riwayat Tabrani, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, maka dia harus memiliki ilmu. Barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, maka dia harus memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka itu pun harus dengan ilmu. Maksudnya kita nak kerja dunia, kena ada ilmu. Nak kerja akhirat, kena ada ilmu. Nak kerja dua-dua pun kena ada ilmu. Maksudnya ilmu itu satu tunjang lah juga dalam kita punya kerja. Okay, so dalam konteks pembudayaan ilmu, berilmu dalam sains dan teknologi membantu kita mengenali keagungan dan kehebatan pencipta, iaitu Allah SWT. Okay. So, Allah ciptakan alam semesta sebagai bahan kajian bagi membuktikan kekuasaan dan keagungan Allah. Maknanya kita lihat alam tu, kita dapat rasa, kita dapat tengok kekuasaan dan keagungan Allah SWT. Okay. Daripada situ kita akan jadi lebih taat dan tinggi takwa serta kukuh akidah
apabila kita berilmu. Maknanya kita berfikir tentang satu kejadian, daripada situ akidah kita akan lebih. Okay, so seterusnya berkaitan dengan konsep kebudayaan ilmu. Ia merupakan kewujudan satu keadaan atau suasana yang menunjukkan setiap lapisan masyarakat dengan kegiatan keilmuan pada setiap kesempatan atau ruang. Maknanya, in a way, nak ceritanya, kita nak pembudayaan ilmu ni maknanya ada satu ruang yang disediakan di mana orang berbincang atau berbicara tentang ilmu. Okay, so in a way macam universiti lah juga sebenarnya. Macam kita ni kan, satu ruang untuk kita menambah ilmu, berbicara tentang ilmu. So konsep pembudayaan ini, konsep ruang ilmu ini telah lama wujud sebenarnya dalam sejarah perkembangan Islam. Tak kira lah zaman Abbasiyah atau Utsmaniyah atau sebelum itu di Andalusia. Dan dia mengaplikasikan ilmu sains dalam kehidupan seharian. Okay.